LPF KDN kaji semula kuasa stesen TV luluskan filem dan drama. Kenaikan harga barangan yang melampau akan disiasat secara terperinci. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita wilayah edisi 28 Mac 2022 bawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Melaka mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Setiap kes kenaikan harga barangan yang melampau akan disiasat secara terperinci dan menyeluruh di setiap peringkat pengedaran bagi mengelak berlakunya aktiviti pencatutan. Jaminan itu diberi Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid. Jelasnya setiap aduan akan diselidik bermula daripada pihak pengeluar, pemborong, pengedar dan peruncit bagi melihat puncanya. Masalah kenaikan harga barang memang kita tak dapat untuk nak, artinya tidak ada satu cara yang khusus. Artinya apa yang berlaku ialah apabila barang atau barang sebut, benda sebut meningkat dengan keuntungan yang melampau, itu kesalahan. Tapi kalau dia mengambil keuntungan biasa sebagai peniaga, maka ianya tak boleh didakwa. Sebagai negara yang mengamalkan sistem ekonomi terbuka, beliau berkata harga barangan ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Peniaga boleh menentukan sebarang perubahan harga barangan namun tertakluk kepada penguasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Menurutnya, lebih 2,200 pegawai penguatkuasa dengan dibantu kira-kira 1,000 pegawai pemantau harga akan memantau aktiviti perniagaan di Bazar Ramadan seluruh negara tahun ini. Lembaga Penapisan Filem LPF dan Kementerian Dalam Negeri KDN sedang mengkaji semula penurunan kuasa kepada pihak stesen televisyen TV untuk proses kelulusan penyiaran sesuatu filem atau drama. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, langkah itu bagi memastikan ia lebih terkawal dan hukuman lebih berat boleh dikenakan jika berlaku sebarang pelanggaran. Semua stesen TV yang membuat proses penapisan siaran mengambil tindakan kepada mana-mana yang boleh menyebarkan klip video tanpa kebenaran yang boleh mencalar imej, dan semua stesen punya perlu bertanggungjawab dalam memastikan perkara yang sama tidak berulang lagi. Jelas beliau, penerbit filem dan drama seharusnya memastikan kandungan bahan yang disiarkan mematuhi garis panduan penapisan filem yang ditetapkan dalam memastikan bahan penyiaran tidak menyimpang daripada ajaran Islam, adat dan budaya Malaysia. Tegas Datuk Zahidi, garis panduan berkenaan perlu mengikut ketetapan LPF, KDN dan garis panduan penapisan kandungan berunsur Islam oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan garis panduan siaran televisyen RTM. Beliau menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi kementeriannya pada persidangan Dewan Negara. Sementara itu, menyentuh isu kontroversi penyebaran klip video drama oleh aktor drama yang tular baru-baru ini, KCOM telah menjalankan siasatan dan proses undang-undang sedang berjalan. Filem yang berunsur lucah dan berakhirkan tu. Jadi walaupun kita adakan siasatan dan proses undang-undang yang berjalan di bawah Seksyen 2.3 Akta Komunikasi dan Multimedia 98 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 dan hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Tambah beliau, kertas siasatan telah dilengkapkan dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Peguam Negara.
Sementara itu, sebanyak 20 aduan awam berkaitan penghinaan keadaan orang kurang upaya OKU oleh akaun Facebook Wan Nur Baizura atau Kak Long Dungun diterima pihak berkuasa. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia KCOM, Datuk Zahidi Zainal Abidin berkata, kes itu sedang disiasat polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Dari belah jumlah tersebut, sejumlah 20 aduan yang berkaitan penularan kandungan yang berkaitan dengan penghinaan keadaan OKU dan ianya melibatkan kandungan oleh akaun Facebook Wan Nur Baizura ataupun kita panggil Kak Long di kawasan yang berada di Dungun. Bukan Kak Long kawasan tapi Kak Long Dungun yang kini sedang berada dalam siasatan pihak PDRM dan SKM. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Ras Adiba Muhammad Razi dan Senator Datuk Seri S. Velpari yang membangkitkan isu mengenai tindakan diambil bagi memastikan perbuatan mempersenda golongan OKU tidak berluasa di media sosial. Datuk Zahidi berkata tindakan mengaibkan kehormatan seseorang termasuk mempersendakan fizikal seseorang boleh menjadi kesalahan di bawah Kanun Keseksaan Seksyen 509 dan Seksyen 504 dan Seksyen 233-1 B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurutnya, kandungan berunsur kebencian terhadap OKU juga menjadi kesalahan mengikut terma perkhidmatan penyedia platform media sosial yang berpangkalan di luar negara seperti Facebook dan Instagram. Kementerian Wilayah Persekutuan kini mewujudkan unit kemiskinan di peringkat kementerian dan agensinya bagi menangani isu miskin bandar secara berterusan. Bagi Wilayah Persekutuan Labuan, unit itu ditubuhkan di bawah Perbadanan Labuan bagi menubuhkan pasukan petugas. Timbalan Menterinya Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata 3 program strategik turut dirangka bagi membantu golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Tetapi bagi masyarakat penduduk di Labuan yang terkesan itu saya telah jelaskan tadi, yakni mewujudkan program tertentu yang penting ataupun yang istimewanya ialah usahawan dari rumah. Usahawan dari rumah ni adalah projek pemasaran atas talian labuanbiz.com. Ini yang kita wujudkan untuk membantu golongan kerana mereka ini di kalangan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Bashir Alias. Sebelum ke perkembangan seterusnya, kita dapatkan dahulu maklumat cuaca semasa dari Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di negeri-negeri di sebelah barat Semenanjung pada petang ini, terutamanya di sekitar kawasan-kawasan di pedalaman negeri Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di kebanyakan daerah di negeri Johor. Hujan lebat terutamanya di daerah-daerah di sekitar negeri Johor dan pedalaman negeri Sembilan ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Manakala hujan lebat bagi kawasan-kawasan lain yang disebutkan tadi dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Begitu juga keadaannya untuk negeri Sabah, hujan lebat dan ribut petir pada petang ini didapati berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri berkenaan. Dan cuaca yang lembap dengan hujan lebat terutamanya untuk bahagian-bahagian di sebelah barat negeri Sabah, termasuklah di bahagian utara negeri Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala ribut petir yang kini berlaku di beberapa bahagian lain di sekitar negeri Sarawak seperti di Sibu, Mukah dan juga Kapit dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Oleh itu, orang ramai khususnya mereka-mereka yang berada di kawasan barat negeri Sabah dan juga di daerah-daerah di sekitar negeri Johor yang disebutkan tadi, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan cuaca ribut petir pada waktu petang ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
perniagaan anda keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat tiba ke Pameran Pertahanan Asia DSA dan Keselamatan Nasional NETSEC di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC pada pukul 2 petang. Baginda turut diiringi Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Pengerusi DSA Tan Sri Asmat Kamaluddin. Al-Sultan Abdullah berkenan melawat ke Pameran Pertahanan dan Keselamatan yang membabitkan 1,170 syarikat dari 54 negara. Antaranya Malaysia's First Armoured Vehicle, DRB Highcom Defence Technologies, Otokar, Ketek Asia dan Turkish Aerospace. Turut serta dalam lawatan itu Menteri Pertahanan Republik Indonesia HE Prabowo Subianto serta Setiausaha Pertahanan Nasional Filipina HE Delin N. Lorenzana. Tentera Darat Malaysia TDM antara pavilion dari 20 buah negara yang dipamerkan di Pameran Pertahanan Asia DSA dan Keselamatan Kebangsaan Asia NETSEC 2022 yang berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC Kuala Lumpur. 10 aset dan persenjataan terkini TDM dipamerkan di sana. Lanjut kita bersama wartawan Atika Ismail. Terima kasih Sahi di Angkasa Puri bercakap tentang aset dan persenjataan terkini Tentera Darat Malaysia. Apa yang anda dapat lihat di belakang saya sekarang, Special Operation Vehicle SOV atau kenderaan operasi khas yang terbaharu adalah buatan syarikat tempatan yang mana ianya bakal digunakan oleh grup gerak khas GGK. Kegunaan utama SOV ini adalah untuk tinjau darat bagi memasuki kawasan musuh. Antara kelebihannya adalah dari segi mobiliti yang mana kenderaan boleh bergerak secara purata sejauh 600 km. Dia dilengkapi dengan kuasa tembakan dari senjata bantuan iaitu HMG, GPMG, AGL dan pelbagai lagi. Kelebihan seterusnya adalah kenderaan ini mempunyai fleksibiliti yang tinggi yang mana mampu bergerak di pelbagai jenis permukaan bumi. Selain itu, di Pavilion Tentera Darat Malaysia juga mempamerkan antaranya adalah PT-916 Pendekar, Armored Vehicle 8x8 Gempita, Rapid Ranger Starstreak, Vamtech Rigid Hull Inflatable Boat, MD-530G, Scott Attack Helicopter, Universal Multiple Launcher Astros, 105mm LG1 Mark 3, yang terakhir adalah 155mm G5 Mark 3. Kesemua aset ditayangkan dalam bentuk replika. Untuk makluman, sebentar tadi, kira-kira jam 4 petang tadi, telah berlangsungnya mesyuarat bilateral di antara Malaysia dan Brunei, dan mesyuarat dua hala ini bertujuan untuk membincangkan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Itu saja dapat saya kongsikan langsung dari MITEC Kuala Lumpur. Terus bersama dengan berita RTM untuk mendapatkan perkembangan semasa dari ke semasa yang sahih bersama berita RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih. Terima kasih Atika. Cubaan 43 pendatang asing warga Indonesia memasuki negara secara haram berjaya dipatahkan Maritim Malaysia. Kesemua suspek ditahan menerusi op belangkas di Sungai Janggut, Kapar, Selangor awal pagi tadi. Menurut Pengarah Maritim Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim, suspek berusia lingkungan 5 hingga 47 tahun terdiri daripada 30 lelaki, 12 perempuan dan seorang kanak-kanak lelaki. Ketika operasi, radar sistem pengawasan Laut Maritim Malaysia di Area Command Center Kelang mengesan sebuah vessel mencurigakan bergerak sekitar perairan Pulau Angsa menuju ke Jeram. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959-63 dan Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 Aktipsom.
Beralih ke sukan, susulan persaraan atlet lompat tinggi negara Lee Hap Wei semalam, Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Muhammad Mansyar Abdul Jalil mahukan bakat-bakat baru menjadikan individu itu sebagai inspirasi dan contoh rujukan terbaik untuk menjadi atlet yang berwibawa. Hap Wei adalah seorang atlet yang boleh dijadikan sebagai role model. Nak dikatakan legend, memang legend atlet lompat tinggi kerana dia telah pergi ke semua, boleh katakan semua acara pertandingan lah, daripada peringkat kata sekolah, daerah sampai ke peringkat Olimpik. Jadi saya rasa keseluruhan perjalanan seorang atlet tu dia ada. Persaraan itu bukanlah kehilangan yang besar, tidak, tapi ialah satu kita ingat dia sebagai seorang legend yang boleh nanti akan membantu atlet-atlet muda sebagaimana dia katakan tadi, seorang jurulatih yang saya yakin seorang jurulatih yang berwibawa dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dia ada buat masa ini. Rekod terbaik Hap Wei sudah tentu meraih 4 pingat emas dan 1 perak di Sukan C, 1 pingat emas kejohanan Asia selain turut mencipta sejarah sebagai atlet Malaysia pertama layak ke pentas akhir kejohanan olahraga dunia 2019 di Stadium Antarabangsa Khalifa, Doha, Qatar dengan mencipta rekod peribadi 2.29 meter. Selain itu, Hap Wei pernah beraksi 3 kali di pentas Olimpik dengan kali terakhir adalah di Tokyo, namun perjuangannya tamat seawal pusingan kelayakan selepas gagal melepasi ketinggian 2.17 meter. Bagi memastikan kilauan pingat emas pertama Olimpik negara menjadi realiti, 3 entiti sukan utama negara disaran memberi tumpuan khusus kepada pembangunan atlet selepas mendapat dana RM240 juta untuk program podium. Jelas Ketua Komunikasi Korporat Majlis Sukan Negara MSN Ahmad Khawari Isa, pihak MSN, Institut Sukan Negara ISN dan Persatuan Sukan seharusnya duduk semeja bagi menyusun program jangka panjang yang berkesan untuk atlet. Pada masa itu, kerana kita belanja, antara kekangan kita mungkin kita tidak dapat menghantar atlet terbaik kita untuk mengikuti kejohanan pendedahan atau kejohanan kompetitif di peringkat antarabangsa berjumlah yang mencukupi, seperti perancangan jurulatih contohnya, kan, sebab kekangan. Tapi apabila kita dapat dana tu, jadi dana ni ikut perancangan betul-betul. Tambah beliau, perancangan bagi perbelanjaan perlu dibuat dengan berhemah dan tersusun bagi merealisasikan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, katanya, kerjasama semua pihak termasuk jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan amat diperlukan bagi menepati perancangan untuk persiapan atlet. Melaka Week di Expo 2020 Dubai mencatat kejayaan membanggakan. Ini sekaligus hasrat mahu menjadikan Melaka sebagai sebuah negeri mampan menerusi pelan strategik Melakaku Maju Jaya 2035 semakin menjadi kenyataan. Laporannya kita langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim di Melaka. Amalina. Ya, Sahi, menerusi lawatan kerja Kerajaan Negeri Melaka ke Dubai, UAE memberikan respon positif terutama daripada beberapa buah syarikat di Dubai. Ia mencatat kejayaan membanggakan apabila berjaya menarik nilai pelaburan dan potensi perniagaan berjumlah keseluruhan RM6.52 bilion. Perinciannya bersama Farah Huda Sahiran. Nilai itu membabitkan pemeteraian 8 memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Ia termasuk cadangan pelaburan RM420 juta bagi membuka rangkaian pasaraya serta pusat ekspor di Melaka dalam masa 3 tahun. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, pencapaian tersebut dapat membantu mencorakkan ekonomi Melaka termasuk dalam proses pembangunan Zon Ekonomi Persisiran Pantai Melaka, MWES. Bagaimana?
Alhamdulillah, kalau mengikut daripada kita punya PSNJ 2035, kita ada 8 flagship yang terkandung. Jadi daripada flagship yang pertama sehinggalah flagship yang ke-8 ni, saya merasakan bahawa misi kita di sini telah mencapai, walaupun tidak keseluruhan, tetapi semua flagship ini telah pun dapat disentuh dalam aspek pelaburan, pelancongan, pendidikan. Ya. Perjumpaan bersama beberapa syarikat terkemuka di Dubai itu diharap dapat memberi ruang menambah baik pelan pembangunan projek mega itu sekaligus dapat melebarkan rangkaian peruncit terkenal itu. Ya, insyaAllah kita akan tumpukan beberapa kawasan supaya masyarakat dapat melihat bahawa projek MUIS ni telah berjaya dilaksanakan untuk perkara-perkara yang kita boleh laksanakan dalam masa terdekat, sederhana dan jangka panjang, dan akhirnya perancangan yang kita rancang untuk tahun selama 30 tahun akan dapat dicapai lah. And we were asked to invest some or open retail outlets in Malacca States. They also promised us to find out some locations. So soon our team will be visiting this Malacca, and inshallah not only retail outlets, we are planning to have a logistics center to export from there a lot of agriculture products inshallah. So we will be sending our team inshallah very soon. Lawatan Kerajaan Negeri Melaka ke Asia Barat khususnya ke Dubai ini pastinya dapat merealisasikan Pelan Strategik Melaka-Ku Maju Jaya 2035. 4 sektor utama yang dibawakan dalam lawatan kepada 4 syarikat di Dubai ini meliputi kepada sektor pelancongan, penyelidikan dan inovasi, peruncitan serta sektor pelabuhan tanpa cukai. Apa yang pasti, impak positif daripada lawatan ini akan memberi kesan yang positif juga kepada penduduk negeri Melaka sekaligus memberikan peluang pekerjaan dan juga peluang perniagaan kepada mereka. Farah Huda Sahiran, Dubai, Berita RTM. Beberapa penambahbaikan bakal dilaksana di Lepak Stesen Dataran Aikro bagi menarik lebih ramai pengunjung ke tapak riadah berkenaan. Menurut Ketua Menteri, Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali, ia termasuk menyediakan pentas khusus untuk golongan belia mengetengahkan bakat seni mereka. Saya yakin lebih banyak pelancong yang akan datang ke Melaka, terutamanya mungkin pelancong-pelancong di luar negara. Jadi Lepak Stesen ini akan menjadi salah satu produk pelancongan kita yang baru, di mana saya yakin apabila pelancong waktu nak balik nanti hujung minggu, mereka akan singgah di sini. Mereka akan dapat menikmati banyak makanan-makanan yang dijual di sini. Peniaga turut menyambut baik usaha kerajaan negeri kerana membantu mereka menambah pendapatan selepas hampir 2 tahun terjejas. Yes, betul. Sebab saya rasa dekat Melaka ni tak terlalu banyak tempat-tempat yang macam ni tau. So bila ada tempat macam ni, orang-orang muda mesti attracted to this place lah. Sebab dia tempat lepak kan. Dekat KL pula saya berniaga macam tak, dia ramai orang tapi tak berapa nak mendapat sambutan sebab tempat-tempat macam ni banyak sangat kat sini. Saya sini baru masuk 3 bulan setengah lah. Alhamdulillah saya tengok berniaga kat sini semua bagus. Banyak perubahan lah, kita boleh apa orang kata ke, macam pendapatan kita tu boleh bertambah lah kat sini. Membersihkan Sungai Melaka Fasa 2 dan mengedarkan 76 anak pokok kepada pengunjung. Itu aktiviti dilaksana RTM Melaka dalam program RTM Cakna Keluarga Malaysia Melaka FM sempena sambutan Hari RTM ke-76. Program melibatkan lebih 30 kaki tangan RTM Melaka termasuk penyampai-penyampai Radio Melaka FM. Menurut pengarah RTM Melaka, Muhammad Yusni Muhammad Ali, program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini diharap dapat menjadi contoh kepada masyarakat untuk lebih mencintai Sungai Melaka. Harapan saya semoga secara tak langsung dengan kaki tangan kita bergotong royong membersihkan alam sekitar ini juga memberi motivasi kepada kita punya masyarakat sama-sama untuk menjaga alam sekitar supaya satu hari nanti dan
sepanjang masa lah alam sekitar kita sentiasa bersih, cantik, terutamanya di Melaka untuk mengalakkan lagi pelancong datang ke negeri Melaka. Program mendapat kerjasama Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM serta Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Dan insya-Allah dengan adanya kolaborasi ini bersama-sama kita dalam komuniti dalam negeri Melaka ini memastikan kebersihan negeri Melaka, khususnya sungai ini dapat salah satu daripada kepentingan negeri Melaka sebagai tarikan produk pelancongan yang penting. Ini alhamdulillah semuanya berjalan lancar, program Cakna Keluarga Malaysia Melaka FM, dan pastinya bukan saya saja, kita semua ni adalah sama-sama masyarakat yang patut kita bertanggungjawab atas orang kata Sungai Melaka ini juga merupakan ikon sebagai pelancongan negeri Melaka. Sekian paparan dari Melaka, bersama-sama lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Amalina. Johor membenarkan pelaksanaan solat berjemaah di masjid dan surau dengan cara merapatkan sejadah tanpa bersentuhan antara jemaah dalam fasa peralihan endemik bermula Jumaat ini. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, kebenaran diberikan kepada mereka yang lengkap 2 dos vaksin dan perlu membawa sejadah sendiri. Solat sunat tarawih pula dilaksanakan 20 rakaat manakala 3 rakaat bagi solat sunat witir. Bagaimanapun tiada sebarang aktiviti sosial dibenarkan di masjid dan surau seperti memasak atau bermalam. Sementara itu kadar zakat fitrah masih sama seperti tahun lalu iaitu RM7 dan RM10. Kita dah buka 3 kaedah ini dan saya percaya ianya adalah satu bentuk pilihan yang kita tawarkan kepada orang muda. Dan mengambil kira keadaan semasa, sudah pastilah pembayaran secara online ini sangat digalakkan. Bahkan tuan-tuan, pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor meletakkan pembayaran online ini sebagai kaedah yang pertama dalam turutan ini. Dan sudah pastilah bagi maksud menjaga kemaslahatan bersama. 1,648 amil bertauliah dilantik bagi menjalankan tugas mengutip fitrah seluruh negeri itu. Beliau kata demikian pada Majlis Jalinan Kasih bersama pengamal media dan pengumuman kadar zakat fitrah Johor. Tumpuan dari negeri di bawah bayu, lebih banyak pedi akan dibuka selain usaha naik taraf sekolah daif di seluruh negara. Perinciannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita? Ya, sahih. Sebanyak 177 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI bakal ditambah di seluruh negara. Ketika ini terdapat 1,080 PEDI termasuk lebih 100 daripadanya di Sabah. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ketika ini pihaknya sedang menaik taraf secara berperingkat PEDI sedia ada bagi membolehkan peranannya dipertingkat, sekaligus memberi manfaat kepada komuniti terlibat dalam ekonomi digital. Sekarang ini sedang di-upgradekan secara berperingkat-peringkat sebab setiap PEDI itu ada telco yang terlibat dalam mengendalikan. Dia perlu kerjasama antara telco dengan MC-MC sendiri. Dan juga agensi seperti MDEC yang akan menyediakan konten untuk menjalankan kursus dan sebagainya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas lawatan ke PEDI Kampung Langkuas Kinarut. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar berkata setiap PEDI akan dilengkapi dengan program peranti komuniti dengan menambah 15 hingga 20 tablet yang sesuai bagi membolehkan komuniti melibatkan diri dalam program keusahawanan dari rumah. Sabah antara negeri berpotensi dan kerajaan sedia meneruskan perbelanjaan besar bagi tujuan tersebut. Sementara itu, masyarakat memberi reaksi positif terhadap pewujudan lebih banyak pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI. Ia dilihat mampu memperkasa kegiatan ekonomi digital khususnya dalam kalangan penduduk luar bandar. Dengan adanya kemudahan PEDI yang sangat memberikan manfaat
dengan adanya kemudahan yang disediakan di PD. Selain itu, masyarakat boleh menggunakan kemudahan ini tanpa segan sila. Sangat sesuai untuk komuniti di luar bandar lah. Pentingan adanya pusat ini boleh membuka mereka punya peluang untuk mendigitalkan lagi perniagaan mereka. Pelatih boleh belajar di dalam PD itself lah. Ya, relevan because sekarang kan digital. So semua pun bisnes pun in digital platform. Di sini memang ada masalah internet lah, jadi dia sangat relevan untuk tempat begini diadakan supaya orang dapat buat research. Harapan saya orang dapat menjadikan di tempat sebagai tempat yang positif lah untuk orang menimba ilmu. Terdahulu, Tan Sri Anwar turut berkesempatan melawat menara komunikasi di Kampung Daingin Papar yang merupakan sebahagian pengisian program Kembara Konektiviti Singgah Menara. Sebanyak 113 sekolah daif seluruh negara telah diamanahkan Kementerian Pendidikan kepada Jabatan Kerja Raya JKR untuk dinaik taraf. Ia melibatkan kos keseluruhan berjumlah 1.02 bilion ringgit. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Ata Joseph Kurup, daripada jumlah tersebut, 6 projek dalam fasa penyerahan, 58 projek dalam pembinaan, 3 fasa perolehan dan selebihnya fasa reka bentuk, perancangan dan praperancangan. Bagi kawasan Parlimen Pensiangan, 5 sekolah terlibat berkenaan dan 3 daripadanya telah siap seterusnya diserahkan kepada pihak pengurusan sekolah. Yang melibatkan SK Ansip, SJKC Chengming, SK Penagatan, SK Inandung dan SK Simbuan dengan kos perbelanjaan 18.8 juta ringgit. Dato' Ata yang juga ahli Parlimen Pensiangan memberitahu media dalam majlis penyerahan projek sekolah daif SK Inandung di Keningau. Jelas beliau, projek berteraskan keperluan rakyat ini mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan anak-anak keluarga Malaysia mendapat infrastruktur dan persekitaran pendidikan yang selesa bagi mencapai perkembangan diri optimum. Program Mobile Community Service MCS atau Perkhidmatan Komuniti Bergerak PKB yang diadakan di Kampung Kaiduan Papar menerima sambutan amat baik. Menyasarkan komuniti luar bandar khususnya dengan yang terkesan dengan pandemik COVID-19, banjir dan kesukaran accessibility, program Perbendaharaan Malaysia Sabah PM Sabah ini membawa perkhidmatan agensi bersesuaian terus di lapangan. Antara perkhidmatan disediakan kaunter vaksinasi, latihan pastri percuma Giat Mara, demo pembenihan ikan hiasan, pembuatan krepek pisang Sabah, selain kaunter agensi seperti Laksana Jamin Kerja dan Pendaftaran MyStep, agensi Anti Darah Kebangsaan AADK, Semakan E-Kasih dan kaunter Jabatan Pendaftaran. So, booth yang dibawa ini sebenarnya kita bukan saja mewar-warkan inisiatif kerajaan. So, kita berharap agar masyarakat di lapangan dapat memanfaatkan program Mobile Community Service ni lah. Dianggarkan 400 peserta komuniti hadir dalam program kerjasama Kor Nelayan Sabah bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera ini. Yang tidak mempunyai kerja dan di sini mereka mendaftar sebagai pencari kerja. Disebab kalau di luar sana memang banyak peluang pekerjaan yang ada. Dengan adanya kehadiran agensi kerjasama di bawah MOF ini, kita amat berterima kasih lah. Sebab ini adalah peluang kita, terutama sekali di penduduk pedalaman. Yang paling penting sebenarnya adalah dengan adanya data tersebut, dengan adanya maklumat tersebut, kita boleh merangka program yang sesuai dengan keperluan penduduk. Booster ataupun penggalak lah. Dan saya pilih Sinovac karena dos pertama dan dos kedua saya mengambil Sinovac. Terima kasih kepada kerajaan, tidak payah lagi saya pergi berbaris di KK dan isi borang. Bagus perkhidmatan dia, terbaiklah. Kami ini kan suri rumah, jadi kira basic kami lah buat ini semua, belajar mau buat kek, deko-deko. Bagi peluang sama kami untuk buat inilah semua. Lagipun bantu suami. Iya, sangat menyokong. Kalau ada lagi, kami akan join lah. Program turut dimeriahkan dengan taklimat perkeso Jabatan Pertanian, Kor Nelayan dan Kementerian Kesihatan.
Persatuan Murut Sabah PMS akan memohon kepada Kementerian Pendidikan agar Kamus Bahasa Murut Tahol KMT dapat dijadikan bahan pembelajaran di sekolah pedalaman negeri ini. Presidennya Datuk Rubin Balang yang juga Wakil Rakyat Kemabung berkata ia sebagai usaha memperkasa dan memartabat bahasa suku kaum Murut khususnya dalam kalangan generasi muda. Datuk Rubin ditemui pemberita selepas merasmikan pemasaran KMT di Kemabung turut memberitahu usaha juga sedang dijalankan untuk menerbitkan Kamus Bahasa Murut Paluan. Inisiatif seumpama sememangnya amat dinantikan masyarakat. Kita berharap supaya kamus ini akan digunakan pakai dalam pengajaran nanti. So itu akan memudahkan para guru-guru dan murid-murid yang akan mengikuti pembelajaran dalam subjek pengajaran bahasa Murut dan subjek-subjek yang lain. Kebanyakan generasi muda lupa sama bahasa sendiri. Jadi kalau ada di kampus ini, jadi orang senang belajar, terus senang ambil rujukan lah. Orang boleh minta belajar juga dari orang tua. Asangka hau kono Kamus Murut Tahol tu iso inuma sebab itu untuk merujuk kono anak-anak mai yang ka kulapan daerah rahun Murut tu Tahol tu. Dan memang seorang orang tua menyokong betul-betul menyokong nungkor ora kono bahasa ataupun kamus itu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Fauzi Lahyatun Mustafa berkata, pihaknya sentiasa mengalu-alukan penerbitan Kamus Bahasa Subetnik bagi melestarikan bahasa sukuan. DBP sentiasa mengalu-alukan sebarang bentuk kerjasama untuk kita melestarikan bahasa sukuan. Dan ini merupakan satu langkah yang sangat baik dan kerjasama ini harus diteruskan supaya bahasa sukuan ini tidak pupus begitu saja. Beralih ke sedikit berita sukan. Persatuan Bola Sepak Safa Tuaran muncul juara Piala Sabah 2022 sekaligus merebut Piala Ketua Menteri dalam pertandingan akhir di Stadium Likas semalam tadi. Safa Tuaran menewaskan pasukan Safah Tawau 1-0 melalui rembatan dari Rozami Abdul Rahman pada minit ke-61. Johan membawa pulang wang tunai RM30,000 dan piala manakala naib juara wang tunai RM20,000 dan piala. Kita berasa begitu banggalah kerana julung kalinya Tuaran menjadi juara pada kali ini. Piala Sabah merebut piala yang berhormat Ketua Menteri dan keseluruhan kejohanan pada hari ini berjalan lancar dan kita menyaksikan satu perlawanan yang sangat menarik. Walau bagaimanapun, saya berbangga kerana pasukan Tawau dapat menyaingi kehebatan pasukan Safa Tuaran dan saya boleh menyatakan bahawa kekalahan kita itu adalah kekalahan yang kurang bernasib baik kerana pasukan Tawau diwakili oleh pemain-pemain yang berasal semua daripada anak-anak di Tawau. Sementara itu, Timbalan Presiden Safa Sabah Datuk Juil Nuatim berkata Safa akan menganjurkan lebih banyak kejohanan antara kelab dan Liga Safa. 4 pertandingan yang telah pun disusun atur oleh oleh jawatan kuasa ni, kejohanan tempatan, di mana 2 sudah pun dianjurkan, ada 2 lagi mengikut jadual lah. Tapi saya mungkin akan datang kita selaraskan jadual ini agar supaya mungkin sebelum ada pertandingan Piala ataupun Liga Malaysia dimulakan ataupun di bawah 21 tahun kita selaraskan bersama. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Teruskan bersama berita wilayah untuk info semasa dan sahih dalam negeri. Kembali bersama Sahih, silakan. Terima kasih Rita. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini untuk perkembangan dari Sarawak. Kita ke Sarawak, antara tumpuan dari Bumi Kenyalang ialah berkaitan prosedur operasi standard SOP bagi pengimarahan masjid dan surau semasa fasa peralihan ke endemik COVID-19. Untuk itu, kita bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi.
Solat Jumaat, solat fardu, solat sunat, khutbah dan wirid selepas solat di masjid dan surau seluruh Sarawak adalah dibenarkan tanpa penjarakan fizikal berkuat kuasa 1 April depan. Majlis Islam Sarawak MIS dalam kenyataan media mengenai prosedur operasi standard SOP pengimarahan masjid dan surau semasa fasa peralihan ke endemik COVID-19 memaklumkan arahan ini berkuat kuasa sehingga mana-mana arahan lanjut yang ditetapkan oleh MIS dengan kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Selain itu, aktiviti pengimarahan seperti pengajian, kuliah, ceramah, kursus, bengkel, tadarus, berbuka puasa, moreh, qiyamul lail, sahur, iktikaf, khatam Al-Quran dan lain-lain juga dibenarkan dengan penjarakan fizikal. MIS turut membenarkan penganjuran aktiviti sosial yang sesuai diadakan di masjid dan surau dengan pematuhan penjarakan fizikal. Turut dibenarkan pengurusan dan penggemumian jenazah yang tiada kaitan COVID-19 dengan penjarakan fizikal. MIS juga memaklumkan penggunaan pelitup hidung dan mulut adalah wajib kecuali imam dan bilal yang sedang bertugas serta penceramah yang sedang berceramah. Pendaftaran kehadiran melalui MySejahtera sebelum masuk ke dalam masjid dan surau juga diwajibkan. Orang ramai juga digalak membawa sejadah atau alas sujud sendiri. Manakala individu yang dalam tempoh kuarantin COVID-19 berisiko atau mempunyai gejala demam, selesema, batuk dan sesak nafas adalah dilarang menghadiri solat dan semua aktiviti di masjid dan surau. Perkembangan berkaitan, Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain UNIFOR turut membenarkan pembukaan rumah ibadat dan pejabat pentadbiran rumah ibadat bermula 1 April ini tanpa had kehadiran ditetapkan. Namun penjarakan fizikal adalah diwajibkan dan boleh beroperasi mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak pengurusan rumah ibadat atau pejabat. UNIFOR menerusi kenyataan media mengenai prosedur operasi standard SOP pembukaan rumah ibadat semasa fasa peralihan ke endemik memaklumkan pemakaian pelitup separuh muka adalah diwajibkan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mengelak aktiviti bersalaman dan bersentuhan. Manakala bagi upacara penggemumian, aktiviti penghormatan terakhir, sembahyang sebelum penggemumian, penggemumian di kubur dan aktiviti ziarah kubur, kolumbarium dan memorial hall adalah dibenarkan tanpa had kehadiran namun wajib mematuhi penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Pendaftaran kehadiran menggunakan MySejahtera atau buku kehadiran diwajibkan kecuali di tanah perkuburan. Proses pembersihan dan nyahkuman secara berkala mesti dilakukan manakala bagi kes positif COVID-19, upacara penggemumian adalah tertakluk kepada SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. UNIFOR juga membenarkan lain-lain upacara dan aktiviti di rumah ibadat atau tempat serta kawasan rumah ibadat tetapi tidak terhad kepada upacara perkahwinan, mesyuarat agung, seminar dan kursus. Tiada had kehadiran ditetapkan dengan pematuhan kepada penjarakan fizikal, pemakaian pelitup separuh muka dan mengelak aktiviti bersalaman dan bersentuhan. Seterusnya, Raja Permaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 12.30 hari tadi setelah berkenan melakukan lawatan kerja 3 hari di Sarawak. Ketibaan Raja Permaisuri Agong disambut oleh Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang dan Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Masyarakat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Baginda dijadual mencemar duli merasmikan galeri songket dan keringkam di Jalan Tun Abang Haji Openg Kuching dan pada sebelah malam pula akan bersantap makan malam di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda telah memperuntukkan kira-kira 200 hektar tanah bagi pelaksanaan program tanam semula pokok getah di bahagian Limbang termasuk beberapa program baharu di bawah pelaksanaan Risda. Perkara tersebut telah dimaklumkan sendiri oleh Pengarah Risda Negeri Sarawak Syaharuddin Saberi. Bagi tanam semula semasa ya untuk tahun ini kita peruntukkan untuk daerah Limbang ni sebanyak 200 hektar lebih kurang dia 200 ke 250. Jadi kita akan mengikut
permintaan ataupun permohonan tanah semula lah. Sama ada di kawasan Limbang dan juga Lawas, kita akan synchronize. Jadi projek-projek baru yang kita ada adalah selain daripada projek tanam semula, kita ada program baru. Program baru adalah agro makanan. Agro makanan ni kadar peruntukan yang boleh kita bagi untuk sekurang-kurang dia 3 orang peserta, maksimum dia 100,000 ya, 100,000. Jadi peruntukan dalam bentuk mata benda, bukan tunai mata benda kita boleh bagi. Selain itu, pihaknya juga menyediakan program latihan pekebun kecil keluarga Rizda, Kelab Generasi Muda Rizda dan banyak lagi program setelah mendaftar sebagai keluarga Rizda, sekaligus bakal memberi banyak manfaat kepada peserta. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas hadir ke program Hari Terbuka Keluarga Rizda peringkat negeri Sarawak di Rumah Intai Limbang. Terdahulu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Hasbi Habibullah ketika berucap memberitahu penganjuran program tersebut telah memberi pendedahan kepada masyarakat Limbang khususnya berkaitan bidang pertanian, keusahawanan, teknologi dan pendidikan. Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang turut mendorong supaya lebih ramai penduduk di daerah itu, terutamanya pekebun kecil untuk merebut peluang yang telah disediakan oleh Rizda. Golongan belia diseru untuk terus aktif dalam pelbagai aktiviti sukan dan riadah bagi mengukuhkan semangat kerjasama selain mengeratkan perpaduan yang sedia ada. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat berkata ini selari dengan peranan belia yang sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara. Justru beliau menggesa golongan belia agar mendaftar mana-mana kelab dan persatuan yang disertai mereka untuk memudahkan penganjuran program selain penyaluran bantuan yang diperoleh daripada kerajaan. Dr. Ripin berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah pertandingan memancing Sarawak Aktif di Kuala Miri. Program berkenaan telah menarik lebih 300 penyertaan yang terdiri daripada pemancing di sekitar Miri. Pada program tersebut, beliau juga mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM3,000 masing-masing kepada belia Kampung Pujut dan Lanun Langit bagi mengelolakan aktiviti mereka pada masa akan datang. Selain itu, Dr. Ripin turut menyampaikan hadiah kepada Hilary Madni selaku pemenang dengan membawa pulang wang tunai RM10,000 selepas berjaya mendaratkan seekor ikan bawal emas seberat 2.63 kilogram. Pemenang kedua adalah Peter Ajeng dan ketiga pula iaitu Zainal Ahmad. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma untuk perkembangan dari Sarawak. Jabatan dan agensi kerajaan di Pahang diminta untuk mempercepat pelaksanaan projek-projek yang telah diluluskan. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, langkah itu bagi mengelak wujudnya projek sakit atau lambat pelaksanaannya di negeri itu. Saya berkita agar semua jabatan dan agensi dapat mempercepat pelaksanaan projek-projek yang diluluskan ini dengan mematuhi peraturan dan tata cara yang ada. Saya tidak mahu melihat projek sakit atau lambat pelaksanaannya di negeri Pahang. Setiap peruntukan untuk yang diterima perlu dibelanjakan dengan cepat dan betul supaya rakyat menerima manfaat yang sebaiknya. Menyentuh mengenai pelaksanaan projek-projek persekutuan di negeri ini, baginda bertitah agar kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat menjalin kerjasama erat bagi pelaksanaan projek-projek mendesak di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan belanjawan tahun 2022 serta projek berimpak tinggi. Titah baginda ia termasuklah pelaksanaan projek-projek tebatan banjir dan pembangunan sistem amaran bencana serta penambahbaikan sistem saliran di lokasi yang berisiko tinggi berlakunya bencana. Baginda bertitah demikian sempena mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Sri Pahang, Kuantan. Tragedi kebakaran pada tahun 2020 yang mengakibatkan keluarga Abdul Khalid Arshad, 63 tahun, bersama isteri Siti Hamsiah Syarani, 43 tahun dan dua anaknya hilang rumah pusaka didiami. Kejadian itu turut memusnahkan harta benda mereka sepenuhnya.
Wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman mendekati keluarga itu yang menetap di Kampung Seri Mahkota, Kuantan. Ketika menceritakan detik-detik kejadian itu, Siti Hamsiah berkata beliau bersama anak-anaknya berada di kampung di Jengka 6 Marat dan hanya tinggal suaminya di rumah berkenaan. Bagaimanapun, suaminya terpaksa keluar atas urusan penting sebelum dimaklumkan mengenai kejadian oleh ahli keluarganya yang tinggal berhampiran. Tapi lama-lama macam benda tu memang berlaku cepat sangat. Lepas tu tak sampai 3 jam lah, jauh jugalah daripada Jingka tu ke sini kan nak siap tu. Sampai sini memang dah tak ada, rumah dah tak ada, rumah dah habis, hancur. Memang tak tahu nak cakap apa dah, hati dah luluh dah, nak jalan pun dah tak larat. Dah semua dah tak ada kan. Kejadian itu turut mendapat perhatian Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah yang berangkat mencemarduli melihat rumah terbabit dan bertitah agar pembinaan rumah baharu dibuat. Selepas lebih setahun menetap bersama Ibu Siti Hamsiah, keluarga ini mendapat khabar gembira apabila kediaman sumbangan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB telah sedia dihuni Februari lalu. Alhamdulillah. Sangat gembira sangat. Pasal beli kita orang tak ada rumah. Menumpang. Tapi Alhamdulillah sekali rumah dah siap. InsyaAllah kita orang akan jaga dengan elok lah. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada tuanku. Tuanku yang banyak membantu. Detik hitam tanggal 18 Ogos 2020 mengubah nasib keluarga ini apabila kediaman mereka musnah dijilat api. Kini mereka boleh menarik nafas lega. Ini merupakan kediaman baru Khalid sekeluarga yang pastinya akan memberi keselesaan dan mereka juga tidak perlu lagi menumpang di rumah kediaman ahli keluarga lain. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi MUIB Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata, tahun lalu sebanyak 159 buah rumah asnaf telah dibaik pulih dan 16 buah rumah baharu dibina dengan kos 3.1 juta ringgit. Manakala untuk tahun 2022 ni, seperti mana kita tahu kita banjir kan pada awal tahun hari itu. Jadi kerajaan negeri dah serahkan senarai kepada kita dan kita semak sebanyak 81 asnaf terlibat dalam banjir tersebut. Jadi zakat telah ambil tindakan untuk mereka ini. 20 daripada mereka ini kita bina rumah sebab rumah memang total loss. Manakala selebihnya dalam 61 buah rumah itu baik pulih lah. Antara syarat pembinaan rumah katanya, pemohon mestilah golongan fakir miskin, tanah milik pemohon, belum memiliki rumah dan tidak menerima bantuan-bantuan lain. Sementara bagi permohonan membaik pulih rumah, pihaknya akan menjalankan siasatan bagi memastikan rumah terbabit benar-benar rosak bagi mengelak individu yang dengan sengaja mengambil kesempatan. Laporan Rozi Hanis Abdul Rahman, Berita RTM. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah bertitah ketaksuban untuk memajukan prasarana dan meraih keuntungan perniagaan jangan dijadikan lesen menghalalkan manusia bersifat rakus memusnahkan alam sekitar. Titah baginda kecanggihan teknologi semata-mata tidak mampu membendung bencana terhadap alam sekitar yang musnah akibat tangan-tangan manusia. Kecanggihan teknologi semata-mata tidak mampu membendung bencana akibat kerosakan alam sekitar yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Pembangunan negara harus mengambil kira elemen pemantapan khasiat dan rasa cinta kepada alam sekitar. Plastik yang hanyut ke laut atau yang disepahkan di darat mengambil masa 400 tahun sebelum merebut. Rakyat Malaysia ketara kurang kesedaran dan tidak menghiraukan bahaya pencemaran plastik, sedangkan plastik meracuni makanan dan alam.
Sultan Nazrin bertitah demikian ketika merasmikan mesyuarat pertama tahun ke-5 DUN ke-14 Perak di Dewan Negeri Bangunan Perak Darul Rizwan. Menyentuh mengenai pembaziran makanan khasnya di bulan Ramadan, Sultan Nazrin berpesan agar jabatan kerajaan wajib menunjukkan contoh teladan dengan tidak menempah makanan berlebihan. Seorang warga Mas ditemukan lemas di kampung bawah Gunung Baling Kedah pagi tadi selepas dipercayai tergelincir ke dalam sungai di belakang rumahnya. Mangsa Putih Yop, 87 tahun ditemukan kira-kira 1.3 km dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Samsudin Mahmat dalam satu kenyataan memaklumkan keluarga mangsa mengesahkan lelaki tersebut mengalami penglihatan kabur, pergerakan terhad dan mempunyai gejala nyanyuk. Katanya keluarga mangsa memaklumkan terdapat kesan tergelincir dan jarak pintu belakang rumah ke sungai itu hanya 4.5 meter sahaja. Mayat mangsa dibawa ke Balai Polis Baling untuk bedah siasat dan pengecaman mayat sebelum diserah ke Hospital Kulim. Berita Wilayah edisi Isnin 28 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.